Terima kasih Ustaz. Kita minta Ustaz kekal di situ sekejap sebab ikut tertib kepada aturan kita atau cara kita hari ini ada sesi soal jawab sebenarnya. Tapi Ustaz dah tanya tadi yang fizikal ni memang tak ada soalan ke, saya tak tahu, mungkin segan. Tapi ada yang join secara online Ustaz. Okay. So kita minta yang join online tu kalau ada boleh post dekat chat box tu, nanti Puan Dini akan post kepada saya. Sebelum kita dapat soalan dari yang orang kata online, kalau ada yang sini yang tadi tak keluar lagi soalan tak? Mungkin ada apa-apa soalan untuk pencerahan oleh kepada Ustaz untuk diajukan, silakan. Kalau ada lah. Rugi ni kalau tak tanya soalan tak, kalau tak cerah yang mana tu. So situ ada mic tu, boleh. Online ada online. Yang online tak ada lagi, belum ada lagi. Tak ada lah. Kalau tak ada tu yang ada kat sini, ada apa-apa soalan? Boleh? Silakan. Ambil gambar. Setakat ni tak ada soalan. Okey Ustaz. Okey, ada satu Ustaz. Macam ni Ustaz? Integriti ini kalau ikutkan dia berkait dengan kehidupan kita ni Ustaz. Tapi selalunya orang kata integriti ini berkaitan dengan tugas. Selalunya orang kata macam tu. Macam mana dengan perkara-perkara lain Ustaz? Contohnya kita hantar anak sekolah ke, kita tempat buang sampah ke, ataupun kita naik kenderaan ke. Sebab kebanyakan kita ni kalau naik kenderaan jadi integriti macam tak ada Ustaz. Dan juga kita ni kalau pergi untuk sembahyang Jumaat ke tengah hari Zuhur ni selalunya ada yang Zuhur lambat tu dia akan masuk waktu kerja, waktu kerja sikit sembahyang tu. Macam mana Ustaz? Cuba kita ni soalan dari yang hantar kepada saya Ustaz. Saya tanya. Okey. Terima kasih Ustaz. Jadi memanglah integriti ni berkaitan dengan berkaitan dengan kehidupan juga. So itu sebabnya kalau kita sebut tadi adalah satu cirinya profesional. Profesionalnya adalah benda ni kita buat dengan sehabis baik. Mana macam dulu lah pemain bola sepak profesional, dia tak buat benda lain, dia main bola sepenuhnya. Sebab kita nak dia lebih profesional supaya dia main tu dengan lebih fokus. Dia tak risau pasal kena buang kerja, datang lambat, cuti apa semua dan sebagainya. Sebab dia dah ada career dia. Kalau dia main bola betul-betul. Kalau masih nak kerja betul-betul. Itu saja. Jadi dalam satu hal tu sebabnya dalam aspek bekerja ni sebenarnya sama juga di rumah. Tu sebab kata Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau dalam amal pekerjaannya dia perbuat dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya bukan hanya kerja dekat pejabat. Di rumah pun sebagai suami buat kerja yang terbaik sebagai suami. Isteri sebagai isteri yang terbaik. Contoh macam ada satu soalan orang tanya pagi tadi, kalau dia ambil duit suami dia tanpa pengetahuan suami, boleh ke tak boleh? Ada pengecualian dia. Memang ikutkan tak boleh lah. Mana boleh main ambil? Mintalah dulu. Tapi dalam kes Abu Sufyan, seorang sahabat Nabi yang kedekut, dia tak bagi bini duit belanja pun tak bagi, boleh ambil. Itu pun ambil sekadaran untuk belanja saja. Kan? Sebab kalau dia cakap dengan suami kan mesti gaduh punya, dia kata kan. Tapi dia kata dia ambil RM10. RM10 tak pernah lagi mendatangkan sampai perceraian rasanya. Kan? Tapi bergaduh tu maknanya kalau boleh minta itu lebih baik. Sebab integriti ni yang terbaik, ketelusan, kejujuran, kesempurnaan, yang tu yang kita nak kejar. Contoh lagi macam tadi pada waktu kerja. Okey. Isu yang selalu berlaku kalau buat solat tadi, solat Zuhur mungkin tak timbul sangat lah. Solat duha. Ada orang cakap dia dah biasa solat sunat duha, tak pernah tinggal solat sunat duha. Dia kata, boleh tak kalau dia nak buat solat sunat duha? Boleh, dengan izin ketua jabatan, dengan izin ketua unit dia, ketua departmen dia. So kalau dia boleh semayang. Tapi itu hukum umum. Kalau hukum warak, bila kau pergi semayang solat duha, semayang tu bukan semayang wajib, semayang sunat saja. Tapi kau ambil masa wajib bekerja tadi. Kerja ni sebagai satu amanah yang wajib kerja 8 sampai 5 tadi. Dan kenapa kau tak ambil waktu lain untuk ni? Tapi kau nak buat juga sebab hari-hari tak tinggal. Fine. Tapi kalau 5 minit kita ambil, kalau hukum waraknya, kalau 5 minit kita ambil masa, maka balik pun lewat 5 minit. Ganti balik pada waktu hujung kerja kita. Sanggup ke tak sanggup? Tak sanggup dia kata apa pula? Bos dah bagi. Tak, itu hukum umum. Tapi hukum warak yang kita memang nak jaga keberkatan rezeki kita, maka bila kita ambil 5 minit, maka kita cepat. Jadi orang yang sembahyang duha pun tak adalah nak leceh-leceh menangis lah, doa meraung semua sampai 10 minit sebab dia fikir dia kena ganti balik nanti hujung waktu kerja.
Jadi itu antaranya lah. Jadi makna kata integriti ni meliputi segenap aspek kehidupan, cara kita, etika berpakaian, kita datang awal ke tidak ke tempat kerja, datang on time, lewat, datang mesyuarat macam mana, preparation kita, tu semua melibatkan integriti. Kan, datang kerja banyak tak siap dia kerja tak pernah siap. Kan, ada orang datang kerja, dia memang datang kemas elok tapi meja dia clear. Sebab apa? Dia jenis tak buat kerja pun, niaga je kerja kat pejabat. Ada juga. Ada orang tu pula jenis ikut orang je. Orang buat kerja dia buat kerja, kalau tak buat kerja dia pun tak buat kerja lah. Orang keluar minum dia pun keluar minum, dia ikut orang. Ada macam-macam jenis. Itu sebabnya kena jaga, sebab kita akan dipersoalkan tentang menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan yang saya sebut tadi. Macam mana nak menghalalkan rezeki kita cocok setiap bulan ni? Maka sudah tentulah jaga amanah. Sebab Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tak menjaga amanahnya, dan tak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya ada beberapa soalan yang nak disampaikan dari peserta online Ustaz. Jadi saya bacakan dulu soalan dari anonymous attendee. Ini nama dia samaran. Okay, Ustaz, saya nak tanya, apa hukum sekiranya kita dah terguna barang-barang penjabat untuk kegunaan peribadi? Betul ianya salah, akan tetapi macam mana sekiranya kita ingin menebus kesalahan tersebut? Dia dah ambil Ustaz, dia nak tebus macam mana Ustaz? Cara? Tak payah nak cakap lah, minta ampun je lah. Nak tebus macam mana lagi? Tapi saya nak cerita seorang pejabat saya, staff pejabat saya dulu. Waktu saya jadi penolong pegawai, saya tak tahu lah, ni mungkin orang nak ambil tu pulang lah kan. Sebab kita bukannya boleh ganti macam tu je. Mungkin lah kalau kita sanggup, contohnya macam kertas pejabat tadi, belilah A4 paper, letak kat pejabat lah, ganti. Lepas ni jangan guna lagi dah. Kita dah tahu benda tu salah. Rasa-rasa berapa banyak dah, beli je 2 bundle, biar lebih tak apa. Sebab nak ganti balik, biar orang pejabat boleh pakai. Nampak tak? Pen pun beli, sanggup beli ganti. Berapa banyak dah pen yang kita pakai untuk tujuan peribadi kan? Macam photostat, kita gunakan berapa helai untuk photostat IC seorang anak-anak yang tak ada kena-mena dengan kerja. Cek balik. So ada seorang staff saya, nama dia Cik Aziz bin Mat John, nama sebenar. Bukan nama sebenar, memang nama dia. Masa saya jadi pegawai dulu di Seremban, tak macam mana malam tu saya nak ambil barang dekat office. Saya datang pejabat dalam pukul 9.30 malam macam tu. Saya pergi, saya parking, saya topangnya tengok pejabat saya terang. Terang siapa pula? Kat sini tengok Cik Aziz tu, dia tengah buat kerja. Sumpah. Cik Aziz, tak balik lagi? Dia cakap, saya memang tuan, dia kata. Saya dalam tempoh 2 tahun ni nak pencen ni, dia kata, saya memang setiap malam, kalau tak ada hal, saya akan overtime. Daripada pukul 5 tu, pukul 5 tu balik kerja, dia makan sekejap, dia akan kerja sampai pukul 10 malam, setiap malam kalau tak ada hal. Setiap malam sampai pukul 10 malam. Saya pun cakap, wah banyaklah overtime Cik Aziz. Tak adalah tuan, saya 2 tahun yang terakhir ni saya buat dan saya tak claim. Kenapa pula? Sebab saya kata saya tak tahu macam mana lagi nak bayar balik dekat tempat saya kerja ni, saya kata. Dia kata yang tu. Sebab dulu saya buat loan rumah, saya buat loan kereta, semua dah settle. Anak-anak saya semua dah berjaya dah. Anak dah lepas semua dah, dia kata. Jadi saya harap dengan cara saya buat ni, mungkin saya boleh ganti balik mana yang terkurang dulu, dia kata. Ganti balik terkurang, dan ni tanda appreciation saya dekat organisasi ni, dekat pejabat ni, dia kata macam tu. Itu yang dia buat. Bayangkan kita ada yang tak buat tapi claim. Dia buat 2 tahun dan dia tak claim. Ni cerita betul, bukan kata saya tambah-tambah cerita. Nama yang betul, tanyalah. Dia dah pencen dah. Dan saya jumpa dia dekat, last saya jumpa dia dalam tahun lepas ke 2 tahun lepas. Saya jumpa dekat kedai kereta tu. Masa tu saya nak pasang tinted apa tak kereta saya. Lepas tu dia pula tengah repair seat potong saga aerobag ni, potong saga lama. Tengah ni, kereta dah lama tuan, ni saja nak repair kan. Dia sihat lagi, alhamdulillah. Nampak? Dia dah pencen banyak tahun lah. Sihat lagi, walafiat, alhamdulillah. Dia kata anak dah lepas-lepas dah semua, dah bahagia, tak ada apa nak fikir dia, alhamdulillah. Itu antara yang benda kita boleh ambil pengajaran lah. Cara kita nak bayar balik, mungkin tak tahulah kan, tu antara usaha kita lah. Pertama, taubat kena minta ampun lah, sebab kita dah terguna kan tanpa kebenaran kan. Wallahualam. Okay.